Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid. Apa kabar semua? Baik. Oke, sebelum tu duduk dengan keadaan yang selesa dan tenang. Selesa semua, tiada apa-apa lagi? Okey. Oke, duduk tegak-tegak. Oke, sebelum tu cikgu mau lihatkan satu gambar. Cikgu mau kamu tegak. Gambar apa ni? Ada sudah dekatnya. Tapi mungkin kalau gambar seterusnya mungkin kamu dapat. Oke, thank you kerana dapat tegak. Oke, tajuk kita adalah bab 6 cabaran selepas pembentukan nation. 6.5 terjadi hubungan antara kaum. Oke, seterusnya. Oke, objektif pembelajaran kita pada hari ini kelas ialah yang pertama, cuba sebut. Menyatakan apa yang diambil oleh kerajaan bagi mengatasi peristiwa 13 Mei 1969, menerangkan satu langkah yang diambil oleh kerajaan bagi mengatasi peristiwa 13 Mei 1969. Oke, cikgu harap objektif pembelajaran kita pada hari ini kamu faham apa yang cikgu target untuk kamu semua juga dalam objektif ni ya. Oke, mari kita mulai dalam yang pertama. Oke. Terjadi hubungan antar kaum. Peristiwa rusuhan kaum berlaku pada 13 Mei 1969. Bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Keputusan pilihan raya menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Situasi ini mencetuskan rusuhan antara kaum di negara kita. Rusuhan yang berlaku lebih tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan sekitarnya. Ini clear guys? Alright. Oke, langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 menyebabkan berlaku ketegangan hubungan antara kaum. Langkah serta-merta telah diambil bagi mengelakkan kekacauan dan menghentikan rusuhan serta menghalang daripada merebak ke bandar-bandar yang lain. Antara langkah yang diambil termasuklah pengisytiharan darurat, pembentukan Majlis Gerakan Negara, Majiran dan peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu ataupun Sultan. Okey. Yang pertama, darurat. Cikgu mau satu orang baca. Yang sini saja. Satu orang. Okey, yang berat. Terima kasih. Mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat, perlembagaan digantung manakala kalimat ditangguh. Okey. Orang lain pula seterusnya. Kalau boleh ada yang sini baca. Saya baca. Okey. Pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung. Orang ramai tidak dibenarkan keluar dan dikehendaki tinggal di kediaman masing-masing. Penubuhan jawatan kuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Semua berita daripada pihak media ditapis bagi memastikan kesahihannya. Kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperoleh penduduk, terutama di pusat perlindungan. Okey kelas, kau dapat bayangkan keadaan di masa itu macam mana, keadaan di macam mana? Mesti huru-hara akan sampai isytihar Darurat. supaya untuk tidak menghilangkan lagi bertambahnya gocakan syariah. Okey, yang kedua. Okey. B. Majlis Gerakan Negara ataupun Majiran. Yang di-Pertuan Agong memperkenalkan penubuhan Majlis Gerakan Negara Majiran yang dipengurusi oleh Tun Abdul Razak Hussein. Ahlinya turut berdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Majiran diberi kuasa memerintah semasa darurat dari 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971 dan bertanggungjawab mengawal ketenteraan negara. Guys, boleh bayangkan sampai
tentera yang mengawal kita masa itu, bukan lagi orang yang kita bila orang tidak boleh apa macam mana. Kau boleh bayangkan tak? Kalau kita berjalan di pasar tiba-tiba banyak tentera ataupun polis. Itulah contoh situasinya. Okey, antara tanggungjawab majiran termasuklah mengembalikan keamanan dan undang-undang, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara, mengembalikan keharmonian dan menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang. Sebagai contoh, dia ada surat khabar semasa itu, terutama lebih lagi yang menyebarkan yang isu-isu sensitif. Dan menguatkuasakan Akta Hasutan 1948. Yang terakhir, jabatan penerangan menapis, berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Okey, langkah yang terakhir iaitu peranan raja. Raja mempunyai peranan, iaitu raja-raja Melayu turut memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan negara semasa berlakunya rusuhan. Maafkan cikgu. Semasa berlakunya rusuhan kaum, sebagai contoh Sultan Perak, iaitu Sultan Idris Iskandar Shah II, menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Berikutan itu, pemimpin rakyat dan politik negeri Perak menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Jawatan kuasa ini menulis surat merayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Di negeri-negeri lain pula, raja turut meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang. Sebagai contoh yang boleh dapat dibuktikan ada peranan raja di surat kerajaan akhbar. Nampak? Nampak. Okey, cuba baca apa yang ditulis. Doleh di Perak by Sultan. Alright, thank you guys. Okey, memandangkan hanya 3 langkah saja untuk mengatasi peristiwa tersebut, jom kita main game satu game. Boleh? Okey, bagikan kumpulannya. Cikgu mau 4 kumpulan, 1 orang antar wakil. 1 kumpulan 1 orang antar wakil. Boleh? Boleh. Cikgu bagi ni 1 kumpulan 1 whiteboard mini dengan pen marker. Okey, ambil dulu. Oh ya, cikgu lupa. Datang 4 kumpulan, 1 orang mungkin. Okey. Dalam kotak ni ada 4 keping soalan. Jadi kau doakanlah selalu kau dapat soalan juga. Okey, masing-masing ada sudah kan? Jangan lupa dulu soalan. Okey. Cikgu mahu kamu bincang dalam kumpulan untuk bina satu kotak writing berkaitan soalan itu. Cikgu nak berapa tugaskan untuk di apabila orang boleh bukanlah biru tapi rujuk di buku teks atau mana-mana sumber yang boleh dipercayai. Okey?
Oke, makasih. Makasih ya. Tiga sudah tua, step 1. Guys, ada berapa menit lagi? So far okay. Bincang. Saya nampak ada yang siap, ada yang bisa meneruskan dulu. Oke guys, siap? Kelas? Siap? Siap angkat? Siap angkat? Oke. Cikgu minta wakil bentangkan satu. Darren. Ya, itu. Kesoalan kami, Oke, langsung. apakah yang benar semasa darurat diperintah? Berikan 3 jawaban Anda. Ya. Jawaban kami yang pertama, perintah berguru. Kedua, tandingan digantung sementara dan pentadbiran negara diambil alih oleh Magera. Ketiga, media dan penyebaran berita dikawal. Oke, bagus. Semua setuju jawaban dengan Darren? Oke, next group. Oke, thank you. Siap. Oke. Soalan kami, jika Anda hidup di zaman tersebut, apakah tindakan Anda sebagai rakyat ketika itu? Berikan 3 tindakan Anda. Tindakan pertama, Tunjukin kawan. tindakan pertama mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Kedua, mengamalkan sikap toleransi dan kepaduan. Ya. Dan ketiga, melaporkan kepada pihak kuasa dan negara. Alright. Semua dengar, guys? Ibu, Oke, next group siapa lagi? Oke, thank you. Oke, bagi tadi kawan dulu. Ah? Bagi tadi kawan. Semua tengok di belakang.
Tu. Okey. Soalan kami, berikan 3 tindakan yang dilakukan oleh Majlis Gerakan Negara Mageran semasa berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. So, 3 tindakan Mageran ialah yang first ialah menguatkan Akta Hasutan 1948. Yes. Yang kedua ialah mengembalikan keharmonian dan kepercayaan. Yang ketiga ialah memerintah semasa darurat. Okey, dengar soalan. Cantik. Okey. Blok yang last di mana? Okey. Okey, cuba baca. Baca soalan, lepas tu tengok bagi tengok dengan kawan. Okey, baca soalan. Okay, soalan kami, berikan tindakan sultan semasa berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Tindakan sultan yang pertama, menyuruh rakyat untuk bertenang. Kedua, mengisytiharkan darurat. Ketiga, menyokong tindakan kerajaan dan pasukan keselamatan. Yang keempat, menasihati rakyat untuk menjaga perpaduan kaum. Wah, cikgu Minan tidak kamu bagi 4. Bagus. Okey, semua sudah selesai kan kumpulan? Okey, cikgu minta balik semula tu papan putih. Dengan cikgu baru ada 2, mana lagi 2? Terima kasih. Okay, sebelum tu ke next part, cikgu mahu kamu tarik nafas dulu, relax. 1, 2, hembus. Okey, duduk bagus-bagus, tenang. Okey, next part ni cikgu mau buat satu penilaian individu untuk setiap murid cikgu lah yang belajar hari ini, yang hadir hari ini. Soalan cikgu akan paparkan, jadi jawapan kamu akan tulis dalam kertas. Clear? Okey, bagus. Ini soalannya. Cikgu bagi kertas. Sudah tahu tu jawapan, jawablah. Sorry. Makan dulu. Semua sudah dapat kertas? Sudah. Okey. Mulalah jawab. Cikgu akan bagi, cikgu minta berapa? Tengok masa cikgu sekarang, mungkin cikgu bagi dalam 3 minit saja. Jelas soalan di depan? Siap cikgu. Siap. Hebat.
Semua siap? Siap. Coba bagi 20 saat lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 suku, 2 setengah. Okey, tutup. Tetap band masing-masing. Okey. Sebelum kita cikgu bagi jawapannya, cikgu minta satu orang jawab soalan satu orang. Boleh? Okey, kata cikgu. Ya. Selanjutnya, nyatakan 3 langkah yang diambil oleh kerajaan bagi mengatasi peristiwa 13 Mei 1999. Dia ada 3 langkah. Yang pertama mengisytiharkan darurat, yang kedua melalui Majlis Gerakan Negara Manggilan, dan yang ketiga melalui peranan sultan. Semua setuju jawapan? Setuju. Mana yang betul? Tanda setuju. Next slide akan jawapannya. Alright. So betul? Okay, next soalan siapa mau jawab? Okay, Daryl. Soalan yang kedua. Soalan kedua. Ya. Berdasarkan gambar tersebut, terangkan secara ringan langkah yang diambil oleh kerajaan bagi mengatasi peristiwa 13 Mei 1949. Jawaban saya, pertama, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan Mageran, berusaha memulihkan semula hubungan antara kaum yang berbeda sekitar terjadi tersebut dan membina kembali rasa saling mempercayai dalam kalangan masyarakat. Kedua, jawaban saya, menguatkuasakan Akta Sultan 1948, mana tindakan tegas diambil dengan menguatkuasakan Akta Sultan 1948 bagi mengikat mana-mana pihak daripada membagikan isu sensitif yang boleh mencetuskan provokatif atau perkauman. Okay, terima kasih Daryl. Semua setuju jawapan Daryl? Setuju. Hello. Hai. Hello. Jawapan soalan yang kedua ini. Okey, mana yang mau semak? Inilah jawapannya. Kalau jawab dulu, okey. Kalau jawab salah satu pun okey. So jawapannya salah satu. Okey, clear? Ya. Okey, masih. Kita ke next part. Application. Okey. Cikgu baca soalan, satu orang jawab. Boleh? Boleh. Okey. Dalam mengaplikasikan ini, sekiranya anda melihat antara post yang berbau perkembangan dan provokasi di platform media sosial hari ini, apakah tindakan bijak yang perlu anda ambil dengan mengambil iktibar daripada kesengsaraan yang berlaku dalam peristiwa 13 Mei 1969? Ada yang boleh jawab? Okey, Agatha silakan. Baiklah, sekiranya saya melihat platform atau media sosial yang berkaitan dengan perkauman, Ya. saya akan tidak menyebarkan semula. Contohnya di TikTok tu dia ada repost semula kan. Kalau kita tidak pasti, jangan kita repost something yang tidak. Saya lagi malu dia. Itu je. Terima kasih. Okey, jawapan yang benar dan bijak. Memang betul lah apa yang dikatakan oleh Agatha. Setiap tindakan perlulah berfikir sebelum melakukan tindakan yang maafkan cikgu. Sebelum melakukan sesuatu perlulah fikir sebelum Allah. Maafkan cikgu semula. Apa cikgu? Apa? Sebelum melakukan sesuatu hendaklah berfikir. Okey. The next part, reflection. Okeylah, daripada membebel-bebel tadi kan banyak kita buat apa benda semua tu. Cikgu harap semua ingat 3 benda tu yang dah. Apa yang pertama tadi lah? Kedua, tiga, alright. Okey, sebelum untuk tu cikgu minta satu orang lagi, please, boleh? Boleh. Luahkanlah apa yang sepanjang dia belajar. Azman, luahkanlah apa yang sepanjang kita belajar.
apa yang kamu belajar dapat diamalkan di dunia luar, insyaallah. Oke, Amin. terima kasih cikgu. Terima kasih pula. Oke, sorry. Terima kasih semua. Terima kasih.